Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Dikasih Tuan Imam, pengurusi, pegawai serta ahli dan kuasa masjid, tuan-tuan, perempuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat kita pada malam ini ayat 172 daripada surah Al-A'raf, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam muka surat 173 yang mushaf. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka wa idh ay wadhkur idh akhadha rabbuka, dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu akhadha rabbuka, mengeluarkan daripada anak-anak Adam zuriat keturunan mereka. Tak kala Tuhanmu mengeluarkan daripada anak-anak Adam min zuhurihim zurriyatahum, dari belakang mereka, yakni dari tulang sulbi mereka, zurriyatahum, zuriat keturunan mereka. Wa asyhadahum ala anfusihim, dan Allah menjadikan mereka bersaksi terhadap diri mereka sendiri. Alastu bi rabbikum, di mana Allah bertanya kepada mereka, bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu, mereka menjawab, bala syahidna, benar wahai Tuhan, engkaulah Tuhan kami menjadi saksi. Syahidna, kami menjadi saksi bahawa sememangnya engkau adalah Tuhan kami. An taqulu yaumal qiyamah, Allah mengambil penyaksian sejak daripada dulu lagi, daripada setiap zuriat anak-anak Adam itu. Kata Allah, supaya kamu tidak berkata, an taqulu, supaya kamu tidak berkata yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, inna kunna an hadza ghafilin, kami ya Allah, sesungguhnya kami telah lalai tentang hakikat ini. Hakikat bahawasanya engkaulah Tuhan, ataupun mana tidak, sebab kerana Allah Ta'ala menyatakan bahawa supaya kamu tidak memberi alasan di akhirat nanti bahawasanya kami tidak diperingatkan. Tidak ada alasan lagi sebab kamu sendiri telah memberi kesaksian sebelum lagi kamu lahir di atas muka dunia ini. Berhubung ayat ini, tuan-tuan sekalian, ada beberapa tafsiran daripada alim ulama kita. Di antaranya Imam At-Tabari, dia menyatakan, ingatlah, maksud ayat ini menurut Imam At-Tabari, ayat ini beri maksud, ingatlah wahai Muhammad, sebutlah wahai Muhammad, tak kala Tuhan kamu telah mengeluarkan anak-anak Adam, anak-anak atau zuriat-zuriat manusia, min aslabi abaihim, daripada sulbi bapa-bapa mereka. Itu yang dimaksudkan min zuhurihim, daripada tulang belakang, mana tulang sulbi. Faqarrarahum bitauhid, dan Allah, di mana pada ketika itu Allah SWT telah pun menegaskan
kepada mereka akan tauhid, akan keesaan dia. Wa asyhadu ba'dhum ala ba'dhin bidzalik, di mana masing-masing manusia sudah tertanam dalam diri masing-masing secara fitrah dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas, masahallahu zahra Adam fastakhraja minhu kullu nasamatin huwa khaliquha ila yaumil qiyamah. Ibnu Abbas dia berpandangan lain pula. Dia kata ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam alaihissalam, Allah menyapu belakang Nabi Adam, lalu keluar daripada belakang dia itu semua anak-anak cucunya yang bakal diciptakan sehingga hari kiamat. Dan pada saat itu pun Allah Ta'ala sudah mengambil, pada saat itulah Allah Ta'ala mengambil penyaksian daripada manusia. Maknanya di alam yang Allah alam kita sendiri pun tak tahu alam itu, bagaimana alam tersebut. Jadi itu satu tafsiran, mana penyaksian itu benar-benar diambil pada suatu ketika dahulu. Kita semua ketika kita berada di suatu alam ataupun suatu masa dahulu, dan sebagian ulama menyatakan apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini merupakan satu tamsil, satu perumpamaan bahawa dalam diri manusia ini sudah tertanam, dipanggil suatu sudah tersedia secara fitrah, sebagaimana disebut dalam tafsir Safatul Tafasir Al-Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Dia menyebutkan sebahagian ulama mentafsir ayat ini dengan kata mereka min babi tamsil. Ini ayat ini merupakan suatu tamsil atau suatu perumpamaan, yang di mana maksudnya ialah annahu ta'ala, Allah Ta'ala nasaba lahum adillah. Allah telah menanamkan dalam diri manusia dalil-dalil ala rububiyatihi wa wahdaniyatihi. Mana sudah sedia ada dalam diri manusia ini bukti-bukti ataupun tanda-tanda dalil-dalil yang buktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa syahidat biha aquluhum, di mana akal mereka sendiri menjadi saksi. Akal mereka menjadi saksi, allati rakabha fihim, dengan dalil-dalil yang sudah tersusun dalam diri mereka itu menyebabkan akal mereka sudah menyedari, sudah menjadi saksi akan keesaan Allah dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila datang Rasul saja maka menguatkan dipanggil penyaksian yang sudah tertanam dalam diri manusia itu. Faka'annahu ashhadahum ala anfusihim. Jadi dengan Allah Ta'ala menanamkan dalil-dalil secara fitrah yang ada dalam diri manusia itu akan keesaan Allah, itu seolah-olah macam Allah mengambil penyaksian daripada diri mereka sendiri. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, ala kulli hal, sama ada tafsiran yang pertama ataupun tafsiran yang kedua, Allah Ta'ala menyatakan bahawa an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan tujuannya Allah Ta'ala mengambil penyaksian daripada kita dahulu sebelum kita lahir ke dunia, ataupun dalam tafsiran yang kedua, penyaksian dalam bentuk Allah sudah menanamkan dalam diri manusia itu perasaan kehadiran dipanggil Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya diri dia dan juga alam yang dia diami ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sudah tertanam fitrah dalam diri manusia ini. Apa tafsiran yang pertama atau kedua, Allah Ta'ala menyatakan bahawa apabila di akhirat nanti mana-mana daripada kamu yang menyatakan bahwasanya dia lalai, dia lupa dan sebagainya, kata Allah, yang tidak akan diterima, yang tidak akan diterima. Cuma di sana tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha adil ini, maha rahmah, maha
luas kasih sayang dia ini, dia juga menegaskan pada tempat yang lain, walaupun tertanam dalam diri manusia ini fitrah dipanggil keesaan Allah Ta'ala itu, tapi kalaulah tidak ada Rasul yang datang pada zaman kita, atau zaman dia, kata Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulah, dan tidaklah kami mengazab, kata Allah, melainkan setelah kami memutuskan Rasul. Jadi seolah-olah Rasul yang datang untuk membangkitkan semula, untuk menyedarkan semula apa yang sudah ada dalam hati ataupun dalam sanubari manusia itu. Jadi kerana itu para ulama kita dalam menyebutkan syarat-syarat mukallaf, bila seorang itu kita mengaji dalam bab ibadat, dalam semayang ke, dalam puasa ke, dia panggil syurut wujub, syarat-syarat wajib, syarat wajib semayang, syarat-syarat wajib puasa dan sebagainya. Selain daripada baligh, selain daripada sampai baligh dan sampai umur, disebut juga iaitulah al-aqil berakal. Orang itu berakal, memang dia boleh proses maklumat, dia boleh tahu dia siapa, kewajipan dia boleh belajar macam mana nak semayang, kenapa kena semayang, macam nak puasa dan sebagainya. Dan itu satu baligh. Yang kedua berakal. Yang ketiga ni adalah salamatul hawas, dia elok deria, khususnya mata dan telinga. Sebab manusia ini dia perlukan alat untuk penghubung, penghubung untuk orang cerita dekat dia, sembahyang wajib, puasa wajib, kamu kena beriman, penghubung. Jadi kalau dia tidak ada salah satu, telinga pun tak ada, sama mana pekak, mata buta, maka dia kata ulama tidak mukallaf. Tidak mukallaf, bahkan tak boleh hidup pun kalau seseorang itu dia mata pun tak ada, telinga pun tak ada, macam mana dia nak hidup. Tapi kalau salah satu ada, maknanya dia masih ada alat untuk menghubungkan dia, mana dia boleh belajar, sama ada mata ada ataupun telinga berfungsi, mata berfungsi, maka dia tetap mukallaf. Dan satu lagi, yang keempat, iaitulah bulughud dakwah, sampai dakwah kepada dia, sampai dakwah kepada dia. Jadi sebab itu bila dia tak sampai dakwah kepada dia, maka dia masuk dalam ayat yang kita baca tadi, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulah, dan tidak kami mengazab, kata Allah, sehingga kami memutuskan Rasul. Adakah orang zaman dah ni yang tak sampai Rasul? Wallahu a'lam. Apakah orang yang berada di kutub utara, kutub selatan sana mesti dikira tidak sampai Rasul? Mungkin mereka bebas, tapi kita yang hidup ni, wallahu a'lam. Kenapa kamu tak pergi sana? Itu jauh sana, tapi yang ada di sini, di Malaysia ni, contoh macam orang yang belum Islam ni, bagaimana nanti di akhirat? Contohlah kalau dia kata, saya tak ada orang ajak, walaupun saya duduk di Malaysia, tapi orang Melayu yang Islam pun tak pernah ajak pun, jadi macam mana? Allah tak nak terima ke tidak alasan dari itu? Jadi tuan-tuan sekalian, dan itu perlu kita kajilah macam mana tu. Tapi kita kena tengok dari pihak kita, kerana di antara tanggungjawab kita yang dari Islam ini ialah dakwah. Dakwah tu maksudnya. Jadi bila kita tak berdakwah, maknanya kita tak menunaikan salah satu daripada tanggungjawab itu. Jadi sebab itu kita banyak kali dah sebut, tuan-tuan sekalian, untuk generasi yang baru ini kita perlu, sama ada nak sebut pindah silibus kah ataupun nak tambah silibus kah, tak boleh lagi Islam ini dipelajari untuk kita protect. Akidah Islam ni, buat masalah ini dipelajari untuk jaga akidah, bukan untuk disampaikan. Jadi sebab tu kebanyakan kita ni mengaji akidah ni
tak terdetik langsung dalam kepala kita ini untuk kita nak sampaikan kepada orang lain, tak diajar kepada kita. Jadi sebab itu kita tidak menjadi pendakwah. Berbeza dengan sahabat-sahabat Nabi, bila mereka habis mengaji dengan Rasulullah saja, balik di kampung saja, mereka akan cuba sampaikan kepada orang yang paling dekat, sehingga akan mereka datang pula berjumpa dengan Nabi selepas itu bukan lagi seorang, yang dia akan bawa, dia panggil wakil daripada kampung. Sehingga sampai satu ketika oleh sebab banyak yang dah masuk Islam di kampung itu, Nabi akan hantar pula guru untuk mengajar, mengasuh, mendidik di kampung tersebut. Tapi kita ni daripada dulu sampai sekarang kita lah nak tambah sikit pasal berkahwin. Kahwin pula dengan isteri pun dah Islam dah. Anak-anak tidak ada yang bertambah dalam bentuk yang baru diislamkan. Jadi sebab itu tuan-tuan bersekalian, pentingnya bulu dakwah. Menyampaikan dakwah itu adalah penting, karena dia menjadi salah satu daripada syarat mukallaf. Atau taqulu, ataupun kau berkata, yakni pada hari kiamat nanti, innama asyraka abauna, sesungguhnya telah syirik bapa-bapa kami, ibu bapa kami lah yang melakukan syirik, min qablu, dahulu, makna sebelum kami lahir lagi mereka dah syirik dulu. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, sedang kami ini hanyalah keturunan yang datang selepas daripada mereka. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun, maka patutkah engkau wahai Tuhan dan membinasakan kami yang dalam neraka ini dengan sebab perbuatan mereka-mereka yang sesat itu, yang batil itu, yakni ibu bapa kami. Jadi kata Allah, kami tanamkan dalil dalam diri kamu, ataupun kami ambil penyaksian daripada kamu sebelum kamu lahir lagi, supaya jawapan itu pun kamu tidak boleh berikan. Maknanya kesimpulannya, orang yang nak beralasan di hadapan Allah Ta'ala nanti bahwasanya dia ini sesat, dia ini mensyirikkan Allah dengan sebab mak ayah dia sendiri, dia hanya mewarisi saja, kata Allah, itu juga kami tidak akan terima sebagai alasan. Kerana sudah tertanam dalam diri kamu, dipanggil apa, dalil-dalil tauhid, dalil-dalil keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ala kulli hal, tuan-tuan sekalian, ayat-ayat yang sebegini ini bagi pihak diri kita sendiri, dia menegaskan satu benda dalam hidup kita ini, bahwasanya kita ni tak boleh hidup semata-mata dengan bertaklid kepada orang lain, terutama sekali dalam masalah akidah, kerana Allah Ta'ala tak akan terima hujah. Jadi sebab itu kita dikurniakan oleh Allah dengan akal fikiran setiap seorang satu, yang kita dah sebut dah sebelum ni pun, Allah Ta'ala tak bagi akal ni satu kampung satu, satu negeri satu, tapi Allah Ta'ala bagi setiap manusia ni satu. Jadi sebab itu tak ada alasan kita nak kata saya ikut dia, dia tak boleh. Kalau begitu kita buang akal kita pakai akal dia semua. Tapi kalau bab agama kita sebut begitu, tapi bab makan tak boleh sebut begitu pula. Kalau bab makan masing-masing, tak boleh, saya nak makan yang ni, kamu nak makan roti canai, kau makan lah, saya nasi lemak, boleh pula. Guna akal masing-masing. Tapi dalam masalah agama ni tak boleh. Sehingga kan orang kita ni, tuan-tuan sekalian, dia jadi pemalas untuk mengaji. Sebab agama ni mudah. Bila mengaji saja, rukun sembahyang 13 perkara. Apa tu dia duk kira-kira 13 perkara tu lah. Kod dia nak semak, dan macam mana takbir dengan betul, macam mana baca Fatihah dengan betul, macam mana rukuk dengan betul. Hak orang duk buat itu adakah itu betul sebagaimana yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal kenapa Nabi sebut sendiri, sallu kama raaitumuni usalli, tunaikanlah kamu akan salat sebagaimana kamu melihat aku mengerjakan salat. Nabi tak sebut kamu tunaikanlah salat sebagaimana kamu tengok orang ramai sembahyang, tak sebut begitu. Nabi kata sembahyang macam mana kamu tengok aku sembahyang. Jadi siapa yang tengok Rasulullah sembahyang itu? Iaitu sahabat-sahabat.
Jadi maknanya tuan-tuan sekalian, Nabi nak tegaskan kepada kita, baca hadis tentang sembahyang. Tengok macam mana Rasulullah sembahyang. Ada ustaz sendiri pun dia kena rajin lah. Dia kena rajin. Ini bila dia tak rajin, dia orang tanya, maka dia mengeluarkan satu statement standard, siapa yang banyak bertanya, lemah iman dia. Jadi tak boleh begitu. Kerana kita sendiri itu sebagai guru, maka kita sendiri pun kena bantu masyarakat untuk menjelaskan, mematangkan pemikiran masyarakat. Kemudian tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sebut wa kadzalika nufassilul ayati la'allahum yarji'un. Dan demikianlah kata ulama dalam tafsir, yakni sebagaimana kadzalik, asal makna kadzalik seperti itulah, kadzalik atau demikian itulah. Jadi merujuk kepada yang sebelum, merujuk kepada mana itu, iaitu sebagaimana kami mengambil penyaksian tauhid itu daripada manusia sebelum ini, sebelum dia lahir ke dunia lagi, ataupun sebagaimana kami telah menanamkan penyaksian, kesaksian terhadap keesaan Allah dalam diri dia itu sedia ada itu, maka demikian juga kata Allah, kami juga menjelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu melalui Rasul yang kami utuskan. Jadi tuan-tuan sekalian, hujah-hujah keesaan Allah Ta'ala itu sudah, yang pertama sudah tertanam dalam diri kita sendiri, itu satu. Yang kedua, disampaikan pula, dipertegaskan pula oleh Rasul melalui nufassilul ayat, ayat-ayat yang kata Allah kami perincikan. Nufassil dan nubayyin, kami perincikan, la'allahum wa la'allahum yarji'un, dan supaya mereka kembali kepada tauhid, kepada kebenaran. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sendiri sebut nufassilul ayat, ayat-ayat yang membuktikan kepada manusia keesaan Allah, kebenaran, kekuasaan Allah, keesaan Allah, kewujudan Allah, keesaan Allah, dan juga kekuasaan Allah. Bukan datang satu dua ayat, bukan datang dalam bentuk umum, tapi kata Allah nufassil, kami sebut dengan terperinci. Jadi sebab itu di antara ayat yang paling banyak dalam Quran ni tuan-tuan sekalian, ialah ayat-ayat yang menceritakan tentang Allah. Kalimah Allah Ta'ala sendiri itu, alif lam ha itu sendiri pun ada lebih kurang 2000 kali. Belum lagi Ar-Rahman Ar-Rahim, belum lagi Allah Ta'ala ayat-ayat tentang fenomena alam, dia ayat-ayat Al-Kauniyah. Jadi sebab itu kita kena banyak, kerana orang Melayu ni dia bila dia mengaji agama ni, dia suka mengaji masalah hukum, masalah hukum. Sedangkan ayat-ayat hukum dalam Quran ni, kata alim ulama kita sendiri, dia tak lebih daripada 500 ayat, sikit bab hukum. Tapi yang paling banyak sekali itu ada ayat akidah, ayat tauhid. Dan tuan-tuan bayangkanlah, ketika mana di Mekah selama 13 tahun umat Islam diasak dengan ayat-ayat yang tauhid dan pendek-pendek, ayat pendek-pendek. Dan tuan-tuan kalau mengaji, kita mengaji ayat-ayat di hujung, kita mengaji ni panjang-panjang ni sebab kita mula daripada awal. Kalau tuan-tuan nak dari segi akidah itu, dia ayat-ayat di hujung, surah-surah di hujung Quran, dia pendek-pendek, senang faham, senang hafal, dan juga senang menusuk dalam hati sanubari kita. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Mana pendek-pendek, jelas, tafsir, Allah perincikan satu-satu. Tapi suratul Baqarah panjang, kerana dia ayat hukum, ayat ahkam. Ayat diturunkan ketika mana umat Islam sudah ada negara, dan mereka sendiri pun sudah bersedia untuk melaksanakan hukum hakam itu dalam negara. Tapi kalau ayat-ayat yang panjang-panjang itu diberikan kepada orang yang belum kuat iman, maka dia jadi teori, dia panggil. Dia jadi teori, banyak berteori, dia panggil. Jadi sebab itu kita perhatikan hari ini banyak, walaupun kita banyak mengaji fiqh, tapi dari segi perubahan tak banyak mana pun, dan perubahan dalam masyarakat tak banyak. Dan yang kita agak
Heran juga tu di sekolah-sekolah mengaji bab semayang. Dah agak detail kalau tuan tengok silibus. Tapi bila parti di kampung-kampung, masih banyak lagi anak-anak yang tak semayang. Dia balik di sekolah, guru, ustaz, termasuk guru besar, didik dia semayang, masuk waktu semayang. Tapi bila balik di rumah, mak tak semayang, ayah tak semayang, kawan-kawan pun tak semayang, maka dia anggap bahasanya semayang ni adalah silibus. Yang semayang ni adalah silibus. Padahal tuan-tuan sekalian, semayang ni adalah dipanggil kesan daripada akidah. Kesan daripada akidah. Kalau orang itu dia benar-benar kenal Allah, dia faham sifat-sifat Allah, dan akidah akhirat itu berada dalam hati dia, tuan-tuan letaklah dunia mana sekalipun, dia tetap akan semayang. Dia duduk di atas katil hospital pun dia akan minta nak semayang. Dia akan minta, walaupun semayang dengan dipanggil isyarat mata, sebab dia tahu semayang tu sebab apa dia kena semayang. Tapi anak-anak kita di sekolah dia semayang sebab takut dekat ustaz, dekat cikgu. Tapi balik di rumah dia tak semayang, sebab dia tengok ayah dia tak semayang, mak dia tak semayang, orang kampung ramai tak semayang. Jadi menunjukkan tuan-tuan sekalian, kita kena balik sepatutnya akidah ni dia kena ada dalam setiap subjek. Dalam subjek sains kena ada akidah. Kerana Allah Ta'ala sendiri pun sebut dalam Quran, kamu lihatlah unta, lihat langit, lihat bulan, bintang. Kemudian di hujung tu Allah Ta'ala sebut, inna fi dzalika laayatun, dan pada demikian itu, makna pada apa yang kamu lihat semua tadi itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau berfikir. Tapi bila dia mengaji sains saja, tak tulis di situ ini semua yang kita pelajari ini, bulan, bintang, angin, udara, pokok-pokok, itu semua adalah usaha Allah. Dia hanya akan jumpa bila jumpa Allah Ta'ala ni, nanti ustaz masuk. Bila ustaz masuk, barulah jumpa. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita sebutlah bahasanya mudah-mudahan sampailah kepada orang yang rangka silibus, dan orang yang dipanggil mana kena rombak balik, masuk balik akidah dalam subjek-subjek, di samping membina balik dipanggil jati diri orang Islam, anak-anak kita ni supaya mereka menjadi pendakwah. Kemudian watlu alaihim, dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka. Mereka di sini dalam tafsir menyebutkan iaitu kepada orang Yahudi. Watlu alaihim, kerana kisah ini dia berkait dengan seorang tokoh dalam agama Yahudi, seorang alim, seorang ulama Yahudi, tapi mati dalam keadaan sesat, kufur kepada Allah. Dan bacalah kepada mereka ya Muhammad khabar naba yakni khabar berita alladzi atainahu ayatina, seorang yang kami telah berikan kepadanya pengetahuan mengenai ayat-ayat kami. Mana kami dah bagi dekat dia dah mengaji ayat-ayat kami, iaitu kitab Taurat. Yang dia dah mengaji, dia menghafalkan kitab-kitab Taurat. Fansalakha minha, namun sayangnya dia mencabut, fansalakha minha, dan dia mengeluarkan dirinya daripada ayat-ayat itu. Fansalakha minha, dia mencabut. Kata ulama al-insilakh, fansalakha, Allah Ta'ala guna istilah yang kita orang Melayu ni tak familiar. Orang yang mengaji Arab pun tak familiar juga. Insalakha, kami berikan kepada dia ayat-ayat kami, yakni kitab Taurat. Tapi fansalakha minha, dia mengeluarkan dirinya daripada ayat itu. Kata ulama, insilakh ini maknanya al-khuruj. Yuqal li kulli man insalakhat al-hayyatu min jilliha, ay kharajat minhu. Ini kalau kita terjemah tuan-tuan pun tahu, sebab kita semua pernah tengok. Bila ular insalakhat al-hayyatu, bila ular ni dia salin kulit,
Itu orang Arab panggil insalakhat al-hayyatu min jildiha. Ular salin kulit dia panggil. Insalakhat. Jadi makna macam mana tuan-tuan sekalian? Kita pernah jumpa dia punya kulit ular. Kulit ular ni tinggal sarung saja. Jadi macam itulah juga seorang alim Yahudi ni, Allah Ta'ala bagi dekat dia, kami bagi dekat dia ayat-ayat Allah. Dia menghafal ayat Allah, kemudian dia mencabut keluar ayat itu daripada diri dia. Akibatnya apa? Fa'atba'ahu syaitan, lalu dia diikuti oleh syaitan dengan godaannya. Atba'ahu syaitan, bila dia tinggal ayat Allah, maka dia diikuti oleh syaitan, lalu syaitan mempengaruhi dia. Fakana minal ghawin, maka menjadilah dia dari kalangan al-ghawin, ini al-dhalin, orang sesat. Asalnya duduk orang panggil apa? Duduk berada dalam kebenaran, eloklah. Yang tiba-tiba dia sendiri yang keluarkan, buang rimbun. Mana seumpama ular tadi, dia salin kulit, dia tinggal kulit dia. Dia berjalan, dia tak bawa dah kulit tu. Sama juga orang ini ni, dia menghafal Quran, dia menghafal kitab Taurat. Dalam diri dah ada kitab Taurat, dia buat keluarkan. Dan dia berjalan tanpa ayat Allah. Maka pada saat itulah dia diikuti oleh syaitan. Dan syaitan telah menguasai dia, sehingga dia tergolong dari kalangan orang sesat. Banyak yang kita boleh faham tentang persoalan pada ayat ini. Cuma dia ada kaitan dengan ayat selepas ni. Kita baca dulu ayat selepas ni, baru kita tengok apa yang kita boleh ambil untuk diri kita daripada ayat-ayat ini. Kata Allah, walau syi'na la rafa'nu biha, dan kalau kami kehendaki, kata Allah, nescaya kami akan tinggikan kedudukannya dengan ayat-ayat itu, iaitu dengan dia mengamalkan ayat itu, maka ayat itu akan membawa dia menjadi tinggi, dan dia tidak akan berjaya untuk dipengaruhi oleh syaitan. Tetapi kata Allah, walakinnahu akhlaq ila ardi, akan tetapi dia sendiri cenderung kepada bumi, yakni dunia. Akhlaq ila ardi, kata ulama dalam tafsir, akhlada di sini mala ila syai' wa rakana ilaihi, itu akhlada. Dia sendiri bersikap cenderung atau mengutamakan dunia, sebab itu dia sanggup buang ayat Allah dan dia ambil dunia. Wattaba hawahu, dan dia menurut hawa nafsunya. Itu punca tuan-tuan sekalian. Kenapa dia buang, rongkai, buang, dia cabut, buang ayat-ayat Allah ini? Yang pertama kerana dia mementingkan dunia, dan yang keduanya dia ittaba hawahu, dia mengikut hawa nafsu dia. Maka bandingannya kamathali famasaluhu, maka bandingannya adalah seperti anjing, kata Allah. Ini dalam Quran ni berat-berat Allah Ta'ala bagi. Ada ketika Allah Ta'ala umpamakan manusia ni macam binatang ternak. Kita akan jumpa selepas ini, ayat selepas ini dalam ayat 179. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Di sini Allah Ta'ala kata dia, mana orang alim yang sebegitu tu, dia sama seperti anjing. Anjing tu. Dan ada dalam ayat lain Allah Ta'ala seumpamakan manusia ni macam kaldai. Itu ulama yang menghafal kitab Taurat, orang Yahudi dulu hafal, tapi bila datang dari Muhammad tak mau beriman. Habis kitab yang dihafal tu, yang dalam kitab-kitab itu ada tentang Rasulullah itu, dia buat apa? Lalu Allah Ta'ala kata, orang macam tu tak lebih daripada kaldai. Yahmilu asfara, kaldai yang memikul kitab. Kita tak kitab tuan sekalian 120 jilid atas belakang kaldai, dia hulu ke hilir, dia tak faham apa langsung, dan juga dia tak ambil faedah apa-apa daripada kitab tu. Jadi sama juga orang yang rajin mengaji Islam, mengaji Quran, mengaji hadis Nabi, tapi dia tidak ambil manfaat dari apa dia mengaji, bimbang, dia sama macam tu juga. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, dengan ayat-ayat yang seumpama ini, dia memberi satu peringatan kepada kita bahawa mengaji Islam ni
dia bukan untuk kita nak tunjuk kata kita ni alim. Itu bukan. Kita mengaji Islam ni sebab kita nak beramal, nak ambil manfaat dengan ilmu kita. Jadi sebab itu Nabi SAW sendiri pun dalam doa dia, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung denganmu ya Allah daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Ya, wa min qalbin la yakhsha, daripada hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba, daripada nafsu yang tidak rasa puas. Wa min du'ain la yustajabu lahu, dan juga daripada doa yang tidak diperkenankan. Jadi salah satu yang Nabi minta lindung dengan Allah ni ialah dapat ilmu, tapi ilmu itu la yanfa', tidak memberi guna. Maka bandingannya kata Allah seperti mana anjing. Yang mana anjing ni kata Allah, jika engkau menghalaunya, dia menghulurkan lidahnya terbengah-bengah, dan jika engkau membiarkannya, dia juga menghulurkan lidahnya terbengah-bengah. Makna ada kitabullah pun ya, macam tak ada pun lagi macam tak ada lah ya. Kita ni tuan-tuan sekalian, keadaan kita setelah menerima ilmu dengan sebelum ada ilmu kena mesti berbeza. Ini tujuan kita mengaji Quran. Ni kawan ini dia kutlah dia tu sesat dengan sebab tak ada orang ajar, tak apalah, ada alasan. Ni setelah dia menghafal kitabullah dan disampaikan kepada kitabullah, bahkan dalam sirah menyatakan dia ni adil, tapi masih lagi sesat, maka seumpamaannya seperti anjing. Maknanya kamu halau dia pun terjelai lidah, tak halau pun terjelai lidah. Memang dia style macam tu. Jadi beratlah tuan-tuan sekalian. Kemudian kata Allah, demikianlah bandingan, dalika masalul qaumil ladzina kadzu bi ayatina, demikianlah bandingan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun, maka ceritakanlah kisah-kisah itu wahai Muhammad kepada mereka supaya mereka berfikir. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala suruh kita ni, Nabi Muhammad SAW ini ceritakan, sampaikan kisah-kisah, terutama sekali yang ada dalam Quran ni, supaya mereka baca dan mereka berfikir. Tiru yang baik, elakkan daripada yang tak baik. Sebagaimana orang Melayu kata, yang baik jadikan teladan, yang tak baik itu jadikan sempadan. Baca kisah Ashabul Kahfi contohnya. Kita pun maknanya nak jadi macam mereka. Kalau mereka boleh pertahankan akidah, maka tak ada sebab kita tak boleh pertahankan akidah. Baca kisah Nabi-Nabi yang terdahulu dalam surah Hud. Kalau tuan-tuan baca kisah itu, umat-umat terdahulu sebelum Allah Ta'ala binasakan mereka, Allah Ta'ala kata wa najayna, kami selamatkan terlebih dahulu Nabi Hud dan juga orang beriman dengan dia. Maknanya Allah Ta'ala ni orang yang bersama dengan Nabi-Nabi pasti akan selamat. Jadi kita pun ambil jalan itu. Walaupun kita hidup pada zaman mana sekalipun, kita faham bahasanya kalau kita, seumpama para ulama memberi tamsil, dia kata kalaulah kita andaikan kalau kita nak rujuk kepada kisah Nabi Nuh AS, hanya orang-orang yang berada dalam kapal itu saja yang selamat, maka begitulah juga sepanjang zaman, orang yang akan selamat ialah orang yang berada di dalam kapal Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Quran dan sunnah dia macam kapal. Hanya orang yang berada dalam kapal itu saja yang akan akan selamat daripada tenggelam. Jadi tenggelam ni dalam arus apa tu? Dalam arus yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran berulang kali, al-zulumat, arus kegelapan-kegelapan, iaitu kesesatan-kesesatan. Sebab itu tentang baki kita perhati dalam Quran, Allah Ta'ala sebut kegelapan ni sentiasa disebut dengan jamak. Allahu wayyulladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilal nur. Az-zulumat jamak kepada az-zulmat. Tapi cahaya dalam Quran senantiasa Allah Ta'ala sebut dengan satu. Tidak ada dalam Quran jamak kepada cahaya. Senantiasa Allah Ta'ala sebut an-nur satu. Kalau jamak al-anwar.
Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, kita ni kalau nak cari cahaya hanya satu saja, iaitu cahaya Allah, Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sendiri pun sebut dalam hadis, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati rasulih. Aku tinggalkan untuk kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama kamu pegang teguh dengan dua perkara ini, iaitu kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu tanggungjawab seorang ustaz bukan dia mengajar daripada diri dia, tidak. Dia kena mengajar orang untuk memahami kitab Allah dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul dia sayang dekat, dia panggil masyarakat dia. Sebab Nabi sebut itu, aku tinggalkan untuk kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat. Lam tadillu, Nabi gunakan lan dia panggil. Kata ulama, lan ini penafian lit ta'bid, untuk selama-lamanya. Makna selama-lamanya kamu tidak akan sesat. Jangan bimbang, selagi kamu berpegang dengan dua perkara ini, kamu tidak akan sesat. Allah Ta'ala akan jaga kamu, kamu tak akan tenggelam, dan kamu sentiasa berada di atas jalan lurus, iaitu kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, kalaulah kita fokus untuk memahamkan diri kita sendiri dan juga yang lain, dan kita sibukkan diri kita untuk memahami Quran dan juga hadis, kita tak ada masa untuk benda lain sebenarnya. Sebab Quran saja ada 6,000 ayat lebih, memang memerlukan masa untuk kita faham. Dan kita sendiri pun tahu bahawasanya Nabi Muhammad SAW sendiri, Quran ini turun dalam masa 20 tahun lebih. Proses untuk memahami, untuk menghayati, untuk tatbik itu memakan masa. Tapi dalam keadaan dia memerlukan masa, kita sibuk dengan lain, tuan-tuan sekalian, sibuk dengan kawanmu, sibuk dengan kawani, sibuk dengan pemikiranmu, sibuk dengan pemikiran ini, maka akhirnya tidak ada masa untuk masyarakat memahami Al-Quran Karim. Mati dalam keadaan mungkin tak sampai 1/4 daripada Quran yang kita yang kita berusaha untuk faham. Padahal Allah Ta'ala bagi umur dekat kita 60 tahun. Dalam 60 tahun itu takkan tak ada 20 tahun, lebih daripada ada. Tapi kita kehilangan fokus, dan kita kehilangan fokus sebab tuan-tuan disibukkan dengan orang kata apa, dengan masing-masing kita lah, dan masing-masing kita. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita itu untuk peringatan untuk diri kita sendirilah, kita tak tuju pada orang lain, kita tuju pada diri kita sendiri. Jadi tuan-tuan sekalian, yang kita nak simpulkan dua ayat ini. Yang pertama sekali, dalam ayat yang pertama tadi 175 tadi, Allah Ta'ala sebut bila dia buang ayat Allah dari diri dia, dia diikuti oleh syaitan. Dia diikuti oleh syaitan, dan syaitan mempengaruhi dia, akhirnya dia jadi sesat. Jadi tuan-tuan sekalian, kita boleh faham, selama orang ini ataupun insya-Allah kita tidak buang Quran daripada diri kita, syaitan tak boleh mempengaruhi kita. Kalau dia boleh mempengaruhi kita pun sat saja, waktu kita lalai itulah, tapi kita tak buang Quran. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kena bagi ada juga Quran dalam diri. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan, man laisa fi jawfi syai'un minal Qur'ani kal baitil kharib. Seorang yang dalam dirinya itu tidak ada langsung Quran, dia tu sama seperti mana bangunan yang runtuh, rumah yang runtuh. Bayangkanlah rumah yang runtuh macam mana, tak ada penghuni, tak ada siapa nak pi. Yang ada siapa pi tuan sekalian? Benda-benda yang memang cari bangunan runtuh, ular, binatang, jin, syaitan. Dia suka menghuni tempat-tempat yang dipanggil yang tak elok. Tapi kalau dipanggil, selalu kita guna istilah contohnya imarah masjid. Imarah masjid mana masjid itu kita dihidupkan.
Jadi hati ini nak hidupkan ialah dengan zikrullah, di antaranya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pernah sebut dah sebelum ini, para alim ulama kita kata mereka, kata bersekalian, kata mereka, hati ini dia macam ikan. Ikan dengan air. Hati dengan zikrullah, hati dengan zikrullah sama seperti mana ikan dengan air. Ikan selama mana dia berada dalam air, dia akan terus hidup dengan elok. Tapi sebaik tuan-tuan keluarkan daripada air, dia akan jadi orang panggil, dia akan mati. Jadi sama juga hati manusia ini, bila dia sentiasa berada dalam mengingati Allah, dalam sembahyang, dalam bersama dengan Quran, dengan ibadah, dia akan sentiasa hidup. Tapi tak kala dia lupa pada Allah Ta'ala, maka dia akan diikuti oleh syaitan. Itu satu. Yang kedua, tuan-tuan dan sekalian, masalah manusia ini, dia sanggup buang Quran ini, ada dua masalah. Allah Ta'ala sebut ayat berikutnya. Yang pertama, kerana dia mementingkan keduniaan. Itu yang pertama. Dia tak pentingkan akhirat. Itu satu. Yang kedua, dia dipengaruhi oleh hawa nafsu. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia kata nafsu ni sendiri, dia bukan negatif sepenuhnya. Allah Ta'ala dia tidak ada ciptaan yang mana yang buruk sepenuhnya. Nafsu ni sendiri Allah Ta'ala ciptakan untuk kita tunggang. Bila tuan-tuan tak ada nafsu, contoh bayang kalau kita tak ada nafsu, makan pun tak lalu, nak main masjid pun tak boleh. Bila tak ada nafsu nak cari duit, tuan-tuan bersekalian, mau kita jadi papa kedana, mana kita tak keluar zakat, sedekah pun tidak, dan kita pun mana tak boleh lah nak pergi haji, nak pergi umrah, tak boleh dipanggil, nak beli kereta dan sebagainya. Tapi nak ada duit, kena ada keinginan, kena nafsu. Yang jadi masalahnya, kata dia, apabila nafsu tu menunggangi kita, bukan kita yang tunggang dia, itu masalah dia. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kena ubah. Nafsu kena ikut kita, bukan kita yang ikut nafsu. Sebab tu bila kita nak makan pun makan, dia minta apa-apa boleh makan, tak apa kau minta makan, tak apa. Tapi bila dia minta nak makan yang haram, minta maaf, minta maaf yang banyak. Bukan kamu Tuhan, saya Tuhan, kamu kena ikut saya. Ini tak tuan sekalian. Nafsu kita kata tengok televisyen, masjid tak main, tak apa. Nafsu minta nak tengok televisyen, tak apa. Bila dengar azan, kita tahu takat ni saya, kamu boleh tengok televisyen. Sekejap lagi balik tengok lain. Tu barulah kita kata kita jadi tuan, bukan nafsu jadi tuan. Jadi insya-Allah tuan-tuan kita sambung lagi selepas ini ayat berikutnya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.